Assalamualaikum, salam bahagia dan salam siaran bersama kami dalam Fokus hari ini, 2 April 2015. Saya Zawaz Yusof. Dan saya Diati Zaidi. Fokus niaga, tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Tajuk utama Fokus hari ini 2 April 2015. Dana Bumiputra Al-Ansar RM200 juta sasar 11 sektor. Sektor halal bakal lonjak industri. Tarik undang-undang tentera, letupan bom sasar syarikat perniagaan dan bekalan elektrik. Kita teruskan dengan berita tempatan. Satu jawatan kuasa khas melibatkan pelbagai agensi kerajaan berkaitan dan Institut Pengajian Tinggi IPT dicadang ditubuhkan segera bagi menjalankan inisiatif bersepadu menangani ancaman propaganda dan ideologi kumpulan militan IS. Ketua Penolong Pengarah Kaunter Terorisme PDRM Datuk Ayub Khan Maidin PC berkata, kerjasama bersepadu ini jika dilibatkan bersama Jabatan Agama, Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perkhidmatan Awam dan pelbagai Institut Pengajian Tinggi IPT akan memudahkan kajian mendalam serta usaha menangani tarikan kumpulan militan ini, terutama menerusi media sosial. Ayub Khan menarik perhatian bahawa ancaman ideologi IS adalah serius. Justru kerajaan tidak boleh berdiam diri. Beliau berkata demikian kepada sidang media selepas menyampaikan taklimat eksekutif mengenai ancaman keselamatan negara kepada hampir 300 penjawat awam hari ini. Jelas beliau, jawatan kuasa tersebut perlu melawan semula serangan ideologi di media sosial dengan memberi penerangan yang betul kepada masyarakat. Ditanya mengenai rang undang-undang pencegahan keganasan POTA yang sedang dibentang di Dewan Rakyat, Ayub Khan berpendapat ia satu undang-undang yang mampu menangani isu IS dengan lebih menyeluruh, melibatkan aspek pencegahan dan pemulihan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Aziz Kaprawi hari ini menjelaskan berikutan aduan serta kritikan yang diterima daripada orang ramai mengenai kekangan masa dan kos bagi menduduki 2 ujian berasingan bagi mendapatkan lesen memandu. Kerajaan akan melaksanakan ujian tunggal menggabungkan lesen memandu kereta dan menunggang motosikal bermula bulan depan. Datuk Aziz berkata kedua-dua ujian itu akan disatukan untuk kemudahan orang ramai, namun sukatan pelajaran kedua-dua ujian berkenaan adalah berbeza. Bercakap semasa menjawab soalan tambahan Datuk Hasbullah Osman daripada BN Geri pada persidangan Dewan Rakyat hari ini, beliau berkata kerajaan juga mengambil kira kos permohonan lesen yang kini dilihat membebankan rakyat. Katanya hasil kaji selidik yang dijalankan Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia MIROS menunjukkan peratusan kemalangan melibatkan motosikal adalah tinggi, iaitu 60%, manakala 20% kemalangan melibatkan kereta. Menjawab soalan asal Syaharudin Ismail daripada BN Kangar mengenai peratusan individu yang menduduki ujian berkomputer, Aziz berkata 57% calon lulus ujian undang-undang berkomputer bagi kali pertama, 38% bagi kali kedua, 31% bagi kali ketiga, manakala 18% calon mengambil ujian melebihi 3 kali. Menurutnya, ujian undang-undang berkomputer adalah bertujuan menilai dan menguji tahap kompetensi bakal pemandu dalam aspek pengetahuan berkaitan peraturan lalu lintas dan konsep pemanduan berhemah. Saudara, tempoh rayuan bagi Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 2015 yang sepatutnya berakhir 31 Mac lalu dilanjutkan sehingga 15 April. Kementerian Keuangan menyebut rayuan itu boleh dibuat di mana-mana cawangan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang terdekat. Kenyataan itu juga menyebut kerajaan bersetuju pembayaran peringkat kedua BRIM 2015 dilaksanakan mulai 28 Mei depan. Secara keseluruhan, hampir 7.28 juta penerima telah mendapat manfaat daripada pemberian BRIM 2015 dan daripada jumlah itu 4.17 juta merupakan penerima bagi kategori isi rumah di bawah pendapatan RM3,000.
Sementara itu, Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM memerlukan aset udara seperti helikopter sebagai tambahan kepada operasi menyelamat agar ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Penambahan aset melibatkan operasi di udara amat diperlukan selepas mengambil kira pengalaman yang ditempuhi agensi berkenaan ketika berdepan bencana banjir besar melanda pantai timur Disember tahun lalu. Ketua Pengarah JPAM Datuk Zaitun Abdul Samad berkata, berdasarkan pengalaman berdepan musibah banjir Disember tahun lalu, JPAM memang memerlukan kemudahan helikopter selain bot amfibia untuk kerja-kerja membantu menyelamatkan mangsa. Walaupun JPAM mempunyai bot dan lori tetapi mereka berdepan kekangan untuk sampai ke lokasi mangsa berada akibat paras air yang dalam dan arus deras. Daripada pengalaman itu juga JPAM sedang meneliti kaedah penempatan yang lebih selesa kepada mangsa di pusat-pusat pemindahan banjir. Pokoknya cadangan kita kalau kita kata ni, kita tak bolehlah kata kalau kita perlukan 10, kita nak terus 10 dapat ada satu negeri. Maknanya kalau satu negeri 2 amphibian boat dan helikopter mahal helikopter tu mungkin kita boleh letakkan di ibu pejabat yang boleh kita guna pakai apabila diperlukan. Maknanya kalau negeri tu perlu kita hantar, negeri ni perlu kita hantar macam. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Perkhemahan Integrasi Kadet Pertahanan Awam Peringkat Negeri Kelantan 2015 di Kem Kijang, Kota Baru. Sehingga kini terdapat 850,000 anggota JPAM seluruh negara dan mensasarkan 100,000 penyertaan sukarelawan dengan agensi berkenaan pada JPAM setiap tahun. Sementara itu, dalam majlis tersebut, beliau turut menyempurnakan acara pemakaian pangkat guru teknikal kepada 30 guru penyelaras kadet yang menyertai perkemahan selama 4 hari di Kem Kijang itu.